Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bahagian yang kedua. Masih lagi kita dalam sumber ilmu. Jadi sumber ilmu yang pertama kita bincang adalah berkaitan dengan wahyu, Al-Quran, hadis. Dan kemudian yang keduanya pula adalah akal. Akal ini mengukuhkan lagi satu benda yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Contohnya kita kata, Allah Ta'ala menjadikan, Allah sebut dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat. Allah sebut dalam Al-Quran, apakah kamu tidak melihat bagaimana unta dijadikan, kemudian bagaimana pula awan ini yang mana kita kata apa, dia duduk di atas tapi tidak bertiang. Bagaimana Allah telah jadikan pula bukit Bukau sebagai kita kata pengukuh ataupun sabitkan bumi ini, penguatkan ataupun pasak kepada bumi ini. Kamu tak fikirkan bagaimana dengan adanya bukit, angin pun tidak terlalu kencang sebab apa? Dihalangnya bukit. Kalau tidak ada bukit di tanah, akhirnya akan berlakunya kita kata banjir kilat, kemudian akan berlakunya ribut dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada bagaimana langit ini tidak bertiang. Kalau kita lihat kita buat rumah tak bertiang akan runtuh, tapi Allah telah boleh jadikan langit ini tanpa tiang. Subhanallah. Jadi akal ini memikirkan dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang menggunakan akal dengan sebaiknya. Orang yang menggunakan akal dengan sebaiknya disebut sebagai ulul albab. Mereka ini menggunakan akal untuk berfikir bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan antara kelebihan akal yang melihat dan menilai kebesaran Allah. Kemudian Allah menyebut surah Ali Imran ayat 190, 191, dan golongan rasionalisme ini mengatakan bahawa hanya melalui sumber akal sahaja manusia dapat memperoleh pengetahuan, bahkan pengetahuan akal yang paling benar dan sahih. Bagi mereka ini akal. Kita tidak berpandukan kepada akal, kita berpandukan wahyu terlebih dahulu. Maksudnya daripada Al-Quran dan juga hadis terlebih dahulu. Barulah kita akan diselarikan ke akal kita. Bukan akal akan menyelarikan kita punya wahyu, tidak. Okey. Yang ketiganya, sumber ilmu yang ketiga adalah panca indera. Pengetahuan melalui panca indera dikenali sebagai pengetahuan posteriori, kerana ia datang selepas melalui pengalaman terlebih dahulu. Melalui kita kata apa? Pengalaman. Dia tengok kawan ni buat macam ni, cara buat rumah macam ni, kena buat pasak dulu, kena buat dia punya apa, dia punya tapak dia dulu, okey, kena naik tiang dulu. Dia ilmu bidang buat rumah macam tu melalui pengalaman, panca indera, penglihatan dia. Kemudian pengetahuan panca indera ialah semua pengetahuan yang diperolehi manusia melalui kelima-lima panca indera, mata, hidung, rasa, telinga dan lidah. Dia ada ilmu. Dia kenal, belacan rasa macam ni, belacan. Cencaluk pula rasa macam ni. Pasal budu rasa macam ni. Lalu rasa dia. Bau, dia boleh beza bau. Dia boleh dapat membezakan makanan. Ni makanan dia, makanan orang Negeri. Sebab apa? Nampak bau pedas-pedas sikit. Contoh kita kata, bau lemak-lemak sikit, masak lemak. Okey, ni makanan orang Penang. Pasal apa? Bau kari. Okey. Dari bau dia, daripada lidah dan telinga dia. Kata Imam Ghazali rahimahullah, ilmu melalui panca indera ialah usaha untuk mendapatkan gambaran atau memerhati hakikat sesuatu benda. Okey, panca indera terbahagi kepada dua. Panca indera lahiriah dan juga panca indera batiniyah. Panca indera lahiriah ini menyerap sifat lahiriah objek tertentu, kemudian akan merangsang daya rasional pula. Manakala panca indera batiniyah menghuraikan makna-makna di dalam objek itu. Okey, wahyu merupakan sumber ilmu yang terutama dan tinggi. Wahyu Allah Subhanahu wa taala bersifat benar dan juga mutlak. Kemudian wahyu Allah Subhanahu wa taala merangkumi keseluruhan bidang ilmu, sama ada ibadat, akidah, muamalat, ekonomi, akhlak, politik dan sebagainya. Okey, ilmu Allah sesuai digunakan, diikuti pada semua keadaan dan waktu dan masanya. Tidak ada. Kita kata zaman Nabi je sesuai gunakan ilmu wahyu ni, tidak. Sedangkan ke seluruh zaman sampailah ke hari kiamat. Kemudian sumber ilmu yang lain boleh diterima jika bertentangan dengan sumber
Pertama iaitu Al-Quran dan sunnah yang sahih. Okey, ilmu yang lain boleh diterima jika tidak bertentangan. Tak bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis, kita boleh terima ilmu tersebut. Tapi kalau bertentangan, kita kata, okey, no, pasal apa? Islam mengajar kami macam ni. Islam mengajar kami bahawa mempercayai benda 6 ayat. Ada syurga dan neraka, ada hari pembalasannya, ada pada mahsyarnya, ada titian siratnya. Kami tidak ajar beriman dengan perkara tersebut. Kami beriman dengan apa? Dengan muraqabah Allah SWT memerhati kami. Maka kami tidak akan melakukan sewenang-wenangnya. Kami tidak akan melakukan kemaksiatan dengan sewenang-wenangnya. Kenapa? Kami mempercayai benda tersebut. Tapi ada benda kata, tak ada siapa melihat kamu, buatlah maksiat. Maka benda tersebut bertentangan dengan apa? Dengan ilmu wahyu kita, maka kita menolak benda itu. Okey? Yang ketiganya adalah pembagian ilmu dalam Islam. Maka ilmu dipecahkan kepada dua, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kita ulang sekali lagi bahawa, Ustaz ulang sekali lagi. Yang dikatakan ilmu fardu ain ini maksudnya ilmu mengenal Allah Ta'ala. Ilmu fardu kifayah, ilmu yang berkaitan selain daripada ilmu fardu ain. Matematik, kemudian kita kata geografi ke, kemudian itu ilmu yang mana melengkap kehidupan manusia. Perakaunan, farmasi, semua, swadiliyah ataupun dentis ke, itu melengkap kehidupan manusia. Itu disebut sebagai ilmu fardu kifayah. Okey? Jadi bila keadaan sedemikian, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya yang menunjuk bahawa ilmu fardu kifayah juga apabila dia merangkumi benda yang furu'. Contoh dia kita kata dia mempercayai, kita kata dia dah belum mempelajari ilmu tauhid secara asasnya. Maka benda yang lebih mendalam, lebih mendalam, maka itu dikira sebagai apa? Dikira sebagai ilmu fardu kifayah. Dan adapun kita kata dia dari segi sudut asas bab syariah dia, bagaimana nak puasa, solat, mandi, kita kata mandi wajib, kemudian apa semua, benda yang asas ni dia tahu. Tapi benda yang cabang-cabang ni, qawaid fiqhiyah ke, benda yang kita kata yang furuk-furuk ni, maka kata Imam Ghazali, ia merupakan kita kata fardu kifayah. Dan adapun ilmu fardu ain ini yang kita fahami adalah kita mempelajari ilmu akidah, syariah dan juga akhlak. Okey? Kemudiannya pula, ilmu fardu kifayah ni bersifat jasadiah yang perlu diuruskan oleh umat Islam. Kalau kita lihat di sini, kita kata kita nak juga ilmu fardu kifayah, kita nak juga ada daripada kalangan umat Islam. Sebagai contoh, kita kata okey, kita nak peguam daripada lawyer daripada kalangan orang Islam. Kita nak accountant daripada orang Islam. Kita nak ahli farmasi daripada orang Islam. Walaupun dia fardu kifayah, tapi kewajipan masih lagi belum terangkat sekiranya tidak ada orang Islam yang mendominasi ataupun kita kata yang mahir dalam bidang tersebut. Jadi selagi mana tidak ada orang Islam, maka kita dipertanggungjawabkan untuk mempelajari ilmu tersebut. Tapi bila ada dah accountant Islam, ada dah peguam Islam, kita kata lawyer daripada kalangan orang Islam, ada dah saintis daripada kalangan orang Islam, ada dah ahli farmasi daripada kalangan orang Islam, ada dah kita kata ahli perubatan daripada kalangan orang Islam, maka seluruh dosa itu terangkat, ataupun kita kata kewajipan ilmu tersebut terangkat kepada kita. Okey, daripada kita. Kemudian ilmu syariah, Imam Ghazali membahagikan ilmu ini kepada dua bahagian. Ilmu ini diperoleh daripada Nabi atau Rasul, bukan melalui akal, uji kaji dan sebagainya. Semua ilmu syariah adalah sahih. Ilmu ghair syar'iyah atau ghair syar'iyah ini selain daripada ilmu syariah ini, ilmu ini adalah ilmu keduniaan yang dibahagikan kepada 3 hukum. Yang pertama mahmudah, seperti mahmudah, iaitu perubatan ekonomi dan seumpamanya. Mazmumah, ilmu sihir, tangkal, nujum, ramal dan sebagainya. Mubah, harus, seperti mana ilmu kesesastraan, sejarah dan sebagainya. Dia ada ilmu dipecahkan kepada 3, ada mahmudah, ada yang mazmumah, ada yang mubah. Mahmudah, benda yang kita kata yang sangat perlu perubatan untuk merawat manusia dalam keadaan kesakitan. Kalau manusia sakit, nak beribadat pun tak boleh. Jadi dengan ilmu tersebut dapat berubat ataupun dapat memberikan khidmat kepada manusia kembali sihat dan akhirnya dapat beribadat kepada Allah Taala. Ada pun ilmu yang dilarang, ditegah oleh Allah, oleh Islam. Di antaranya adalah ilmu sihir, yakni ilmu yang menyebabkan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mubah harus, ilmu sejarah dan sebagainya. Okey, yang keempatnya, konsep sains sebagai ilmu.
Al-Quran sebagai ayat makru'iyah. Makru'iyah ialah ayat-ayat yang ditanzilkan dan dibaca. Terdiri daripada 114 surah dan ayatnya berjumlah 6,236. Menurut Al-Quran, memahami alam tabi'i tidak menghasilkan apa-apa kecuali apabila ia membantu kita memahami kebijaksanaan pencipta alam dan membawa kita hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setakat kita tengok tak ada membawa kepada manfaat, satu benda yang sia-sia. Okey, tapi kalau kita lihat satu benda tersebut boleh mengingatkan kebesaran Allah taala, boleh melihat kehebatan Allah taala, okey, itu yang terbaik. Kemudian memahami ilmu tabi'i boleh membantu kesedaran manusia ke arah mengenal Allah dan membolehkan memanfaatkan lebih baik pemberian Allah untuk kebahagiaan dan kelangsungan hidup. Kemudian sesungguhnya bahawasanya Allah yang mentadbirkan seluruh alam semesta ni. Jadi dengan kita melihat benda tersebut, sekurang-kurang kita jadi orang yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Oh, kita tengok Allah berikan aku nikmat yang sedemikian rupa. Kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kita selalu bersyukur pada Allah taala, Allah akan campakkan lagi ataupun Allah akan gandakan lagi pemberiannya. Tapi kalau kita kufur dengan Allah taala, Allah akan datangkan azab yang lebih dahsyat. Seperti mana penduduk Sabak yang mana mereka ni kufur dengan Allah taala, Allah hancurkan empangan dan habis segala tanam-tanaman yang mereka usahakan. Sebab apa? Sebab mereka tidak bersyukur dengan pemberian Allah Ta'ala, dengan alam yang mereka ada ini, yang Allah telah berikan kepada mereka, tapi bertambah kufurnya, maka tunggu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ayat-ayat Allah yang menerang akan kekuasaannya, surah Al-Isra, maksudnya bertasbih kepadanya langit yang 7 serta bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Surah Fussilat, maka dijadikan Allah 7 langit dan 2 hari. Surah At-Talaq, Allah menciptakan 7 langit dan bumi ini. Serta seperti itu juga. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah Taala jadikan jadikan bumi ini sittati ayyamin, 6 hari. Allah Taala jadikan bumi ini. Okey? Kemudiannya pula, alam sebagai ayat manzurah. Manzurah bermaksud tanda-tanda kewujudan Allah yang terdapat dalam alam, yang dapat dilihat dan dicerap dengan panca indera. Okey, contohnya fenomena yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, memahami alam tabi'i boleh membantu kesedaran manusia ke arah mengenal Allah dan membolehkannya memanfaatkan lebih baik pemberian Allah untuk kebahagiaan dan kelangsungan hidup yang baik. Kemudiannya pula, alam semesta merupakan kitab Allah yang terbuka, juga bersifat wahyu yang perlu dikaji untuk memahami kebenaran tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, semua tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat terbuka ini merupakan simbol-simbol yang merupakan petunjuk bagi mereka yang berfikir, berilmu, beriman. Dan menggunakan akal dalam pendidikan. Ini semua yang difahami. Akal manusia kerana apa? Mempunyai nilai saintifik. Sebagai contoh, al-asma, matar, hujan, an-najmu. Yang mana kita kata apa? Allah telah jadikan al-qamru, bulan, al-syamsu, matahari, al-matar, kita kata hujan. Kemudiannya pula kita sebut di sini al-hadid, al-jabal, bukit, al-an'am, binatang ternakan. Okey, Allah menyebut segala makhluknya yang ada di alam ini adalah sebagai tanda atau bukti atau hujah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan yang ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi kalau manusia itu kufur, seperti Ustaz sebutkan tadi ni, penduduk Sabak, mereka ni kufur atas nikmat Allah Ta'ala, maka Allah telah hancurkan mereka.
Jadi kita akan sambung pada slide-nya, pada pembahagian yang ketiga untuk bab yang ketujuh ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.